Didik TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya, Nisa K, hos anda. Selama 1 jam ini ada subjek yang menarik kita nak bincangkan dengan anda di rumah dan juga rakan-rakan yang akan turut bersama kita di studio sebentar lagi. Baiklah, sebelum kita pergi kepada barang-barang yang ada di hadapan Nisa, pergi kepada guru yang akan bersama-sama dengan kita, saya nak ingatkan anda semua yang menonton agar kekal menjaga SOP. Kita ni tak menang lagi. Jadi jangan leka, walaupun kita dah boleh ke sana, ke sini, jangan leka dan jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka di mana saja anda berada. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kerap cuci tangan anda menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, di hadapan Nisa ni ada beberapa produk-produk yang dihasilkan oleh murid-murid di sekolah. Nak tahu apa yang ada di hadapan Nisa dan apa subjek yang kita akan bincangkan adalah reka cipta. Jom kita berkenalan dahulu dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita lihat profil ini. Jom semua kita mempersilakan guru kita hari ini iaitu Cikgu Abian Ayuni Azami yang merupakan Ketua Panitia Reka Cipta dari SMK Taman Melawati Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Ya, khabar baik. Cikgu, nama Cikgu agak panjang. Ada nama glamour ke di sekolah? Mesti ada. Ada. Cikgu Abby. Cikgu Abby. Kita panggil Cikgu Abby je lah ya. Bermula sekarang. Baiklah Cikgu, di hadapan kita ni ada pelbagai produk-produk yang dihasilkan. Saya kira menerusi mata pelajaran subjek Reka Cipta. Betul Cikgu? Ya, betul. Di sekolah. Ini semua hasil murid-murid ya? Ya, betul. Hasil murid 100% murid. 100%. Jadi mungkin sedikit Cikgu nak kongsikan dengan kita apa agaknya perbincangan kita hari ini? Berkenaan subjek kita, Reka Cipta Cikgu. Okey, so hari ini untuk mata pelajaran Reka Cipta akan diperkenalkan sedikit sebanyak mengenai subjek dan juga bab 1 lah untuk tingkatan 4 sebagai ulang kaji murid SPM 2021. Ya, baiklah sebelum itu Cikgu, jom saya nak bawa Cikgu, kita sanitasi dulu tangan kita. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, kerap sanitasi tangan anda untuk membunuh kuman. Maklumlah kita dah pegang macam-macam kan Cikgu di luar sana, di sekolah dan sebagainya. Dan apabila kita perlu membuka topeng muka kita, silakan Cikgu. Kita simpanlah dia di tempat yang bersih. Kalau macam saya ada bekas plastik ni Cikgu. Kalau macam Cikgu ada bekas yang berzip, bawa emas lebih jika perlu supaya kalau dah kotor tu boleh gunakan yang baharu. Jangan ulang pakai sekiranya telah melebihi 8 jam penggunaan ataupun ianya telah kotor sebab kita tak nak ada kuman ke bakteria dan sebagainya. Baiklah Cikgu, saya tidak bersendirian. Saya rasa rakan-rakan saya pun dah bersedia untuk bersama-sama dengan kita. Kita ingin mempersilakan rakan-rakan dari SMK Taman Melawati Kuala Lumpur. Hai kawan-kawan. Hai semua. Bukalah mikrofon masing-masing. Kita nak dengar suara anda. Hai. Hello, selamat sejahtera. Hai. Wah, semuanya dah tak sabar-sabar Cikgu dah menanti dengan setia dari tadi. Baiklah, jom kita berkenalan dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Farhani, perkenalkan diri, silakan. Hai, nama saya Nur Farhani binti Abdul Rahman. Terima kasih. Seterusnya, Karunia, perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Karunia Vigneswaran. Baik, seterusnya Faiz, silakan. Faiz? Ya, silakan. Hai, nama saya Muhammad Faiz Akmal bin Muhammad Isfaruddin. Baik, kita persilakan Tarshan. Hai, nama saya Muhammad Faiz Akmal bin Muhammad Isfaruddin. Ya, baiklah. Terima kasih. Tarshan, silakan. Hai, nama saya Tarshan Ramu. Seterusnya Izzati. Mana Izzati? Silakan. Hai, saya Nur Izzati Hanani binti Abdul Aziz. Baik, terima kasih Izzati Hanani. Seterusnya Sarah Natasha. Silakan. Hai, nama saya Sarah Natasha binti Syariza. Baik, terima kasih rakan-rakan dari SMK Taman Melawati. Mereka ni semua pelajar tingkatan 5 cikgu ya?
Ya, memandangkan tadi Cikgu AB ada sebut kita akan ulang kaji sedikit mata pelajaran ataupun subtopik tingkatan 4. Jadi yang di rumah yang sedang menonton RTS SPM 2021 ni sediakan buku teks. Agak-agak bab berapa ni Cikgu? Bab 1. Bab 1 permulaan kepada reka cipta. Ya, jadi tidak ada alasan untuk anda tidak mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Buka buku teks tu, jangan biar dia baru je awal tahun ambil, ujung tahun macam tu lah. Kita nak biar ada sedikit lusuh lah, nampak macam kita betul-betul menggunakannya. Baiklah Cikgu, mungkin kita boleh kongsikan terlebih dahulu pengenalan subjek kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Sebelum bermula bab 1 pengenalan kepada reka cipta ni, baiklah Cikgu memperkenalkan dulu apa yang dikatakan dengan reka cipta. Okey, reka cipta ni ada setengah kata subjek baru, tapi sebenarnya bukan subjek baru. Dia adalah subjek yang dah memang lama. Okey, dan dia merupakan salah satu mata pelajaran elektif ikhtisas, iaitu MP kita panggil, dalam bidang teknologi bagi murid tingkatan 4 dan 5. Okey, seiring dengan matlamat ke arah negara maju dan perkembangan teknologi dalam industri, pembangunan kurikulum MP yang berasaskan kompetensi merupakan satu inisiatif lah dalam menyediakan modal insan yang menyeluruh. So dalam subjek ni sebenarnya kita nak membina modal insan yang ada kemahiran, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, cukup lengkap semua sekali. Dalam menghadapi cabaran abad ke-21 ni lah. Okay. So kita tengok dulu dalam kategori reka cipta ni, kita ada 3 kategori, iaitu artifak, sistem dan juga persekitaran. Okay, artifak ni dia merupakan produk lah, seperti mana yang ada dekat hadapan di meja ni. Kita ada artifak yang dihasilkan oleh murid. Kemudian ada juga reka cipta dalam sistem. Okey, maksudnya sistem yang belum ada kita adakan, itu pun dipanggil sebagai reka cipta. Dan juga persekitaran. Okey. Seterusnya kita tengok dulu dalam reka cipta ni, diingatkan balik kita ada 2 kertas, iaitu kertas 1 bertulis dan juga kertas 2 murid akan menghasilkan folio ataupun kerja khusus. Okey, folio ni berserta dengan artifak lah. Yang ni untuk kertas 2. Kertas 2 ni dia mengikut tema yang diberikan dalam soalan SPM kertas 2, dan tempoh untuk folio ni adalah 1 tahun. 1 tahun? Ya. Wah, lama tu jadi, Cikgu. Lama dan sangat bertuah lah. Untuk RC ni dia tak seperti subjek lain terlalu stres untuk waktunya lebih singkat. Waktu lebih singkat, nak cepat siap semua. Tak ada. Kita ada 1 tahun untuk mengkaji, untuk menghasilkan produk yang betul-betul bagus. Tapi walaupun 1 tahun kan Cikgu, janganlah pula ambil mudah. Betul. Janganlah pula berlengah-lengah. Gunakan waktu tu sebaik-baiknya. Okay, dan untuk hari ini lebih kepada kertas 1 lah. Kertas 1 dan dia membawa markah 100 markah, wajaran 70%. Okay, manakala untuk kerja khusus 60 markah, wajarannya adalah 30%. Dan kedua-duanya jumlah 100%. Okay, ini format pentaksiran. Format pentaksiran macam mana tadi yang cikgu dah terangkan. Kertas 1 kita ada 2 kertas, kertas 1 dan kertas 2. Okey, kertas 1 dia terbahagi kepada 2 bahagian pula. Okey, bahagian A dan juga bahagian B. Okey, bahagian A untuk hari ini bab 1 pengenalan kepada reka cipta ni dia hanya di bahagian A sahajalah. Sebab bahagian A ni respon terhad, jenis item dia adalah respon terhad, dan bahagian B adalah respon terbuka. Bilangan soalan untuk bahagian A selalunya dalam 20 soalan. Okey, jumlah markahnya ialah 50 markah. Dan konstruknya lebih kepada mengingat dan juga memahami. Kalau kita tengok bahagian A ni ada 20 soalan, kita sebenarnya silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5 kita ada 16 bab. Jadi dikira sebagai ni, sebenarnya satu bab tu akan keluarlah 1 soalan. Kecuali ada bab yang lebih lama tu adalah 2 atau 3 soalan untuk bab tu. Okay, untuk yang bab hari ini, bab 1 pengenalan kepada RC ni selalunya akan keluar 1 atau 2 soalan lah, selalunya bahagian A. Okay, kemudian kita ada bahagian B, 4 soalan ni lebih kepada konstruknya, memahami dan ada kemahiran aplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta.
Okay. Ni adalah silibus yang ingat balik lah, imbas kembali lah kita panggil. Okey, silibus pada tingkatan 4 dulu, ingat kita ada 8 bab semuanya. Bab bermula pada pengenalan kepada RC, reka cipta. Hari ini yang cikgu akan masukkan sedikit. Kemudian asas reka bentuk dalam reka cipta, faktor pemilihan, pengenalan pastian masalah, penyelidikan dan kajian produk, penjanaan idea, model olokan dan juga lukisan kerja. Okey, kalau Nisa tengok, tajuk-tajuk ni sebenarnya dah disusun elok ikut turutan kita nak buat folio. Jadi maksud waktu murid buat folio tu, kita pun ajar subtopik yang berkenaan. Ini semua mengikut KSSM yang terbaru. KSSM yang terbaru, betul. Okey, kalau kita tengok silibus tingkatan 5, 8 bab juga. Bermula dengan lukisan terbatu komputer. Kat sinilah murid diajar guna aplikasi komputer, sama ada AutoCAD ataupun SolidWorks lah. Okey, kemudian bab 2, bahan peralatan mesin pembinaan produk. Kat sini murid dah membina produk. Waktu dia form 5 lah dia membina produk. Okey, kemudian ada sistem pembinaan pengujian model berfungsi dan juga prototype. Penjenamaan produk, pemasaran, harta intelek dan juga dokumentasi. Kalau Nisa perasan, 3 bab yang akhir ni lebih kepada pemasaran. Pemasaran. Sebab tu kita ajar murid macam mana nak buat brosur yang baik. Okay? Contoh di hadapan ni ada brosur, kalau produk ni apa namanya. Macam tu ya cikgu? Begini. Baik. Okey, seterusnya cikgu. Okey. Silakan cikgu. Okey, jadi kita akan masuk terus bab 1, pengenalan kepada reka cipta. Sebelum cikgu masuk, cikgu akan bagi tahu dulu apa dia standard pembelajaran bagi bab ini. Okey, kalau untuk bab ini, standard pembelajarannya murid akan dapat 2 objektif. Okey, murid akan dapat 1.11 mengenal pasti latar belakang dalam reka cipta, iaitu 1, murid dapat mendefinisikan apa dia invensi, inovasi, kreativiti dalam reka cipta. Kemudian murid diterangkan mengenai sejarah perkembangan reka cipta dari ada 3 fasa semuanya. Kemudian perkembangan reka cipta dalam pelbagai bidang. Kita ada 6 bidang dalam reka cipta. Dan 1.12 murid dapat merumuskan ciri-ciri seorang pereka cipta yang berjaya. Okay, dalam ni kita akan perkenalkan murid pereka cipta dalam negara dan juga luar negara serta hasil ciptaannya. Ciri-ciri yang ada pada seorang pereka cipta dan apa peranan pereka ni dalam bidang rekaan. Bidang rekaan. Maaf, di bawah cikgu. Bawah. Cikgu ke atas je. Tak mengapa. Okey, dalam standard pembelajaran kita ada juga penilaian dalam standard prestasi di mana murid dinilai mengikut tahap penguasaan dia. Kalau Nisa boleh tengok ada tahap 1 sehingga 6. Jadi kalau murid dapat menguasai ke-6 ni, dianggap sebagai murid itu menguasai topik inilah. Okey, bermula dengan kalau topik tahap penguasaan 1 tu menerangkan dengan betul definisi invensi. Maksud kita bagi soalan atau secara lisan, latihan atau secara lisan, murid dapat jawab dengan baik. So dia dikira menguasai tahap 1. Sehinggalah tahap 6 tu boleh tengok kat depan paling ni. Tinggi tahap apa tu cikgu? Tahap 6. 6 ni dia mengimajinasikan sifat-sifat seorang pereka cipta dan peranannya dalam pereka cipta pada masa akan datang. Agak-agak ni rakan-rakan kita di sini dah tahap mana dah mereka ni. Mereka ni semua tingkatan 5 dan hari ini kita akan mengulang kaji topik pengenalan tingkatan 4. Jangan ambil mudah waktu yang ada ni lah untuk kita mula ulang kaji. Nanti dah sampai tiba waktu peperiksaan SPM 2021 dapat jawab dengan yakin. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita selepas ini. Kita berehat dahulu, jangan ke mana-mana, berjumpa sebentar lagi. Didik TV KPM. Berdasarkan pandangan saya, reka cipta berlandaskan kepada gabungan 3 dimensi atau konsep, iaitu minda, kemahiran dan sikap atau nilai. Dalam proses reka cipta, penjanaan dan pencetusan idea bermula daripada minda. Idea yang abstrak ini diterjemahkan ke dalam bentuk kelakaran. Kemahiran diperlukan bagi merealisasikan lakaran ini ke dalam bentuk model atau prototype yang konkret.
Pada pandangan saya, RC menggalakkan murid untuk menjadi kreatif, inovatif dan inventif untuk menyelesaikan sesuatu masalah dari proses pencernaan idea sehingga terhasilnya produk itu. Ia dapat melahirkan murid yang berfikiran kreatif. RC mengajar pelajar untuk bekerja dalam kumpulan untuk menghasilkan produk yang terbaik. Reka cipta atau lebih dikenali sebagai RC bagus untuk murid-murid yang bercita-cita untuk menjadi engineer atau arkitek pada masa hadapan. Ia kerana subjek ini mengajarkan basic tentang bidang tersebut. Jadi bila anda masuk universiti atau college, ia jadi lebih senang untuk belajar. Harapan saya untuk peperiksaan ini adalah agar saya dapat buat yang terbaik dengan tips-tips yang telah diberikan supaya saya dapat melanjutkan pelajaran saya dalam bidang yang berkaitan. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Subjek kita hari ini adalah Reka Cipta bersama dengan Cikgu AB dan rakan-rakan dari SMK Taman Melawati Kuala Lumpur. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita. Okay, baiklah, terima kasih Nisa. Okay, kita terus masuk kepada pengenalan Reka Cipta. Dan yang pertama, kita nak tahu dulu apa yang dikatakan dengan Reka Cipta. Okay, latar belakang Reka Cipta. Okay, so Reka Cipta ni ada berasal daripada perkataan Latin iaitu invenier. Okay, yang membawa maksud penemuan. Okay, dalam bahasa Inggeris pula, Reka Cipta ni kita juga sebut sebagai invent ataupun invention. Okay, invent ni adalah cipta, manakala invention tu adalah reka cipta atau daya cipta. Okay, kalau menurut Kamus Dewan edisi keempat, reka cipta ni membawa maksud barang yang pertama kali dicipta ataupun ciptaan baharu. Okay, ada perbezaan ya baharu dengan baru. Okay. So baharu ni adalah benda yang belum ada kita buat baharu. Baru tu dia adalah dikira sebagai baru sampai, dia dalam tempoh lah masa. Baru sampai, baru siap, macam tu. Okay, kalau kita tengok kesimpulannya, reka cipta ni dia merupakan hasil akhir daripada kemampuan kreativiti yang melibatkan proses berfikir, menerbitkan idea dan menyelesaikan masalah. Tu yang penting, keywords dia. Reka cipta ni dia menyelesaikan masalah. Dia bergantung kepada sesuatu masalah tu. Kemudian cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itulah adalah reka cipta. Okay. Yang ni yang baru kita masuk. Apa standard pembelajaran tu? Mendefinisikan inventif, inovasi, kreativiti dalam reka cipta. Okay. Kalau ikutkan sepatutnya dah tingkatan 5 ni dah memang kena hafal lah tiga-tiga ni. Okay. So kita tengok yang pertama. Inventif tu merupakan ni semuanya maksud definisi ni dalam Kamus Dewan edisi keempat. Okay, kalau kita tengok yang pertama, inventif. Okay, inventif ni bermaksud berupaya mereka cipta sesuatu yang baharu atau berdaya cipta. Okay, manakala inovasi pula dia adalah sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat atau lain-lain yang baharu. Dan kreativiti dia adalah kemampuan atau kebolehan mencipta berdaya kreatif atau kekreatifan. Okay, itu adalah maksud dalam inventif, inovasi dan juga kreativiti. Okay. Yang ni memang murid kena hafal lah sebenarnya. Definisi. Dia kena faham. Bila faham tu automatik memang hafal lah. Kalau dalam soalan pun dia memang akan tanya direct je terus. Apakah yang dimaksudkan dengan inventif? Murid kena jawab tu 2 markah contohnya lah. Okay, kemudian kita masuk kepada sejarah perkembangan reka cipta. Okay. Kalau tengok tu gambar apa ni? Misal agak-agak. Saya rasa dia macam kalau zaman dahulu tak ada pam air kan. Yang tu cara dia untuk mengambil air daripada sesuatu sumber air ke tempat lain. Betul dia lebih kepada sistem saliran. Betul. Sistem saliran. Nama dia adalah skru Archimedes. Okay, so reka cipta ni sebenarnya wujud daripada awal, kita tak tahu lagi zaman manusia wujud lagi. Okay, tapi tak ada rekod secara tepat bila reka ciptaan pertama tu dihasilkan. Okay, tapi dipercayai inilah adalah salah satu daripada rekaan yang pertama. Namanya adalah skru Archimedes yang dicipta oleh Archimedes pada tahun 212 sebelum Masihi.
Jadi selepas daripada ni lah terhasilnya banyak lagi teknologi-teknologi ataupun pembinaan produk-produk yang membantu manusia untuk menyelesaikan masalah. Ni contohnya Archimedes tu mungkin dia tengoklah masalah sistem peparikan ke atau sistem saliran. Dia bina satu produk ni memudahkan kerja manusia. Okey, seterusnya fasa perkembangan reka cipta. Okey, kita ada 3 fasa reka cipta ni. Masih ingat lagi ke tak? Faiz, ingat lagi tak? Ada berapa fasa semua? Ada 3. Okey, ada 3 Okey, so 3 fasa ni dia bermula pada abad ke-18 sehinggalah ke abad ke-20. Okay, so bermula pada abad ke-18 ni zaman pra-revolusi industri kita panggil. So pada zaman ni manusia hidup secara nomad. Okay, secara nomad ni bermaksud dia berpindah randah lah. Dia bergantung kepada, dia memang bergantung 100% kepada alam semula jadi untuk kelangsungan hidup dia. Okay, so aktiviti yang ada pada zaman ni lebih kepada aktiviti apa? Pertanian, perburuan kan, untuk kelangsungan dia nak hidup, macam mana dia nak survive untuk hidup. So pada zaman ni lah produk-produk yang ada tu kita boleh tengok kapak batu, pisau batu, lembing untuk kegunaan aktiviti kaum nomad ni. Okay, pada zaman revolusi industri pertama iaitu abad ke-18 dan ke-19 ni dia bermula awal dia bermula awal abad ke-18 ni 1750-an macam tu. Dia manusia nomad ni dia dah hidup secara tetap. Bila hidup secara tetap ni dia dah dipanggil sebagai masyarakat industri. Dia ada industri dengan pengusaha industri. So industri ni di mana bila kita dengar je industri bermaksud dah bermulanya ekonomi lah, aktiviti ekonomi, pengeluaran ekonomi. So bila ada pengeluaran ekonomi ni kita nak sesuatu yang lebih efisien, yang lebih maju. Okey. Jadi reka ciptaan ni dia akan terhasil lebih kompleks dan dia juga dapat menghasilkan produk lebih banyak, lebih cepat. So pada zaman ni lah bermulanya. Katanya pada zaman ni adalah James Watt ni. Dia menghasilkan enjin steam. Kemudian dia diinovasikan oleh George Stephenson ni dalam bidang pengangkutan darat, lokomotif. Okay? Pada zaman ni juga bila kita dah ada kenderaan bermotor, jadi kena adalah jalan. Yes. Pada zaman ni lah katanya bermula teknologi jalan tu lah, perhubungan, sistem perhubungan tu. Okay, kemudian pada zaman yang fasa ketiga iaitu zaman revolusi industri kedua yang bermula pada abad ke-19 dan ke-20 dan ke-20. Okay, so pada zaman ni manusia hidup semakin kompleks dan juga maju. Sebab tu dia kata teknologi ni berubah mengikut zaman. Macam kita sekarang ni lebih maju. Kalau dulu tak mungkin kita berada di sini, kita boleh berkomunikasi dengan anak murid yang berada di sekolah jauh. Betul. Kalau dulu hantar surat cikgu, hantar surat, mungkin berhari-hari baru boleh berkomunikasi. Sebelum hantar surat kita berkomunikasi guna asap. Bunyi sepelaung, 2 pelaung kan kata macam tu. Lepas tu sekarang ni dengan teknologi kata hujung jari sahaja kita dapat berhubung dengan orang yang jauh. So pada revolusi industri kedua ni banyak aktiviti penciptaan tu barangan kepenggunaan, pengangkutan, komunikasi, pembinaan semakin pesat membangun. Okay, pada zaman ni manusia mencipta radio, transistor, komputer yang semakin luas penggunaannya. Jelas kan? Tiga-tiga ni. Jelas tak? Semua mengikuti dengan baik ya kawan-kawan semua. Kalau okey beri Nisa thumbs up. Semua okey. Yang di rumah pun diharapnya okey lah. Silakan cikgu. Okey, seterusnya habis yang ketiga zaman fasa perkembangan industri, kita pergi kepada apa perkembangan reka cipta dalam pelbagai bidang. So sebenarnya reka cipta ni dia luas, banyak bidang yang kita boleh ceburi. Ni antaranya kita ada 6 bidang yang akan dibincangkan
Yang pertama, bidang pengangkutan, bidang pendidikan, bidang teknologi tenaga, bidang pertanian, bidang komunikasi dan akhir sekali yang keenam ialah bidang pembinaan. Okay, sebenarnya semua tu bersangkut paut lah. Dia sama. Kalau kata bidang pengangkutan, dia bergantung dengan pembinaan. Macam tu. Kalau tengok bidang pengangkutan yang pertama, sebagai contoh di depan ni, ini adalah pengangkutan jalan darat. Kalau kita tengok bidang pengangkutan ni boleh terbahagi kepada 3 lah. Okay? Ada jalan darat, jalan air dan juga jalan udara. Okay, dan semua bidang ni kita boleh tengok evolusi dia daripada abad ke-18 tu sehingga kini lah sebenarnya. Kita boleh letak, kalau latihan murid di sekolah tu memang kita suruh buat scrapbook di mana ada evolusi bidang ni. Okay, jadi kat sini pengangkutan tu dia membawa maksud pembawaan sesuatu barang ataupun lain-lain dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan pengangkutan. Okey, bidang yang kedua, kita ada bidang pendidikan. Okey, bidang pendidikan ni sebenarnya dia sering digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya komputer, kalkulator, perisian dinamik bergrafik dan juga media teknologi bermaklumat. Okay, kalau kita tengok contoh bidang pendidikan kat sini adalah papan layar. Okay, yang mana penggunaan papan hitam dulu, kemudian whiteboard, kemudian projektor LCD dan sekarang ni kita panggil smartboard. Seperti yang cikgu guna ni smartboard juga ni. Smartboard ni. Canggih ni. Dan semuanya dengan satu saja dia punya objektif memudahkan. Menyelesaikan masalah. Betul. Okay, yang ketiga ialah bidang teknologi tenaga. Okay, dalam bidang teknologi tenaga ni kita boleh bahagikan tenaga ni kepada 2. Baik. Okay, masih ingat lagi? Tenaga yang tak boleh diperbaharui dengan tenaga yang boleh diperbaharui. Okay, kalau tenaga yang tak boleh diperbaharui ni adalah contoh tenaga yang mana dia habis, akan habis. Maksudnya dah akan habis dan tak boleh ganti lagi dah. Dan penggunaan dia pun membawa katakanlah kalau gas, dia akan mengeluarkan gas karbon monoksida. Baik. Jadi dia alam sekitar tu dia merosakkan lah. Okey, tu untuk tenaga tak boleh diperbaharui. Manakala kalau tenaga yang boleh diperbaharui ni dalam tempoh yang singkat tu dia boleh diperbaharui lagi. Contohnya boleh digunakan sepanjang masa lah. Maksudnya angin, suria, geoterma dan dia lebih kepada mesra alam. Okey, tu ada 2 bidang dalam teknologi tenaga. Seterusnya bidang pertanian. Okay, bidang pertanian ni kita tengok contoh untuk aktiviti membajak. Okey, dalam aktiviti membajak ni kalau kita tengok dalam aktiviti pertanian lah. Okey, aktiviti pertanian ni sebenarnya diwujud lagi pada zaman pra-revolusi tadi kan. Manusia nomad tadi kan. Bercucuk tanam. Okey, bercucuk tanam, pertanian yang kemudian bila dia masuk ke revolusi pertama tu, dia dah jadi komersialkan. Bidang pertanian tu dia diluaskan lagi. Ya, betul. Untuk masuk pula perniagaan dan sebagainya, cikgu. Jadi dia bersangkut semuanya. Betul. So dalam bidang pertanian kat sini kita tengok aktiviti pertanian ni dia dilakukan secara tradisional. Kalau tengok mula dengan tenaga manusia, manual je dulu, cikgu. Manusia, kemudian kita ada binatang, kita guna binatang, lepas tu kita cuba pula guna mesin ataupun jentera. Okey, dan semuanya berubah kerana ada peralatan teknologi inilah dan dia punya pengeluaran pun lebih cepat. Tenaga manusia dapat dikurangkan. Okey, ni dalam bidang pertanian. Okey, yang ni bidang komunikasi. Okey, bidang komunikasi cikgu ambil contoh telefon. Kita boleh tengok perubahan evolusi telefon tu memang mengikut zaman dan telefon ni merupakan produk yang paling cepat lah sebenarnya berubah sebab dia peredaran terlalu cepat, laju. Setiap bulan ada yang baru, cikgu.
Yang tekan-tekan butang tu saya pernah ada dulu. Nombor 4 tu. Betul. Komunikasi ni dia merupakan saluran berhubung antara manusia yang berlainan tempat. So teknologi ni dia merupakan bertujuan untuk menghantar, menyalur, menerima isyarat atau maklumat dengan jelas. Okay, ini bidang komunikasi. Kalau kita ada telekomunikasi, contohnya sistem satelit, contoh yang itulah. Okay. Kemudian ni akhir sekali, keenam iaitu bidang pembinaan. Okay, dalam bidang pembinaan ni kalau dulu cikgu kita boleh tengok ada gambar titi kayu, titi je. kayu, kemudian jadi titi besi. Ya. Okey, titi batu, dan sekarang ni teknologi. Ni kat mana? Gambar kat mana? Terengganu cikgu. Jambatan yang dia boleh buka. Jambatan boleh dibuka. Nanti dia jadi balik jambatan. Ya, betul. Apa ni sebabnya kat sana tu ada laluan untuk kapal layar yang layar monsun tu kan dia tinggi. Jadi dia memang perlu ada so, bila kapal nak lalu jambatan tu akan dinaikkan. Itu satu inovasi yang sangat-sangat canggih lah. Ya. So ni dalam bidang pembinaan ada banyak lagi lah contoh-contoh lain. So contoh yang ditunjukkan ni adalah satu jambatan lah. Dan antara yang contoh-contoh yang dikongsikan oleh cikgu dalam pelbagai bidang yang tadi kita dah bincangkan. Setakat ni masih okey ya. Mereka tengah memerah otak masing-masing nak mengulang kaji topik awal tahun tingkatan 4 mereka. Ini akan masuk dalam peperiksaan. Antara yang akan masuk dalam peperiksaan. Jadi jangan ambil mudah. Yang di rumah pun cepat-cepat selak buku tingkatan 4 untuk lihat topik kita pada hari ini di buku teks anda. Kita akan berhenti rehat seketika cikgu. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Bangunan Universiti Al-Faisal, Riyadh dianggap sebagai rekaan terbaik dari segi falsafah seni rekaan. Lebih menarik, universiti itu telah direka cipta oleh bapa rekaan bangunan Malaysia, A.R. Hijaz Kasturi. Beliau juga ialah arkitek yang bertanggungjawab menghasilkan rekaan unik seni bina beberapa bangunan di Malaysia. Antaranya Menara Tabung Haji, Menara TM dan banyak lagi. Itu dia antara perkongsian tokoh yang membina bangunan yang sungguh cantik dan canggih dan berinovatif lah cikgu kan. Baiklah, kembali menonton Road to Success SPM 2021. Kita tengah berbincang topik awal tingkatan 4 pengenalan kepada reka cipta bersama dengan Cikgu AB dan rakan-rakan dari SMK Taman Melawati Kuala Lumpur. Jom cikgu, kita teruskan. Okey, baiklah. Tadi kita dah settle satu subtopik iaitu perkembangan reka cipta. Sekarang kita masuk subtopik yang kedua iaitu ciri-ciri seorang pereka cipta. Okey, yang ni yang diuji untuk standard pembelajaran 1.12. Okey, jadi dalam ciri pereka cipta ni ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 ciri semuanya. Okey, bermula pada minat, empati, kreatif, inovatif, imperatif, perseptif, tidak putus asa dan akhir sekali menjaga alam sekitar. Okay, yang pertama kita tengok yang minat. Seorang pereka cipta ni yang penting perlu ada minat. Okey, kalau tanpa minat tak adalah sesuatu benda yang kita nak reka. Dalam bidang sesuatu. Contohnya kita ni minat tengok orang pakai baju cantik. So itu sebenarnya kita dah ke arah minat fashion. Dalam fashion ni pun ada juga bidang untuk reka cipta tu, mencipta baju yang baru, baju yang berdasarkan tema apa kan. So tu maksudnya minat.
perlu ada minat. Okay, so kita minat ni untuk menghasilkan sesuatu produk dan sentiasa bersedia untuk mengikuti perkembangan semasa bidang rekaan yang diminati. Baik. Okay, sebagai contoh, kita minat sukan. Ya. Okay, bila kita minat sukan, kita pakai kasut. Kasut yang kita selalu pakai menyebabkan kaki kita luka ataupun sakit. Betul. So macam mana kita nak mengatasi masalah tersebut? Minat kita dah ke arah sukan, menjadikan kita ni nak reka sesuatu benda yang baru. Ni adalah ciri utama seorang pereka cipta. Okay, perlu ada minat. Perlu ada minat. Okey, yang kedua, empati. Empati ni dia adalah kita dapat merasai apa yang orang lain dapat rasa. Kita nak kenal pasti apa sasaran pengguna. Tu yang kata kalau kata kita ada minat dalam bidang tertentu tu, kita dah dapat merasai. Maksudnya kita dah ada sifat empati kat situ. Bila dapat merasai tu, kita dah tahu apa masalah yang dihadapi oleh kumpulan sasaran tu dan kita akan reka sesuatu benda yang baru. Maknanya bukan sekadar untuk menyelesaikan masalah kita, tapi menyelesaikan masalah orang lain juga. Kadang-kadang kalau kita dengan ketinggian macam ni, mungkin masalah kita berbeza dengan orang yang ketinggian macam ni. Sebagai contoh, kerusi tempat duduk lah. Okey, kerusi tempat duduk mungkin ada sesuai dengan orang yang berbadan kecil, bersaiz kecil, tapi tak sesuai untuk yang bersaiz besar. Jadi macam mana kita nak mengatasi masalah tersebut? Tu contohnya lah. Empati lah. Itu kita dapat memahami apa kehendak, mengenal pasti apa keperluan, masalah yang dihadapi oleh pengguna. Kemudian dapat dicapai dengan menjalankan penyelidikan. Bila kita dah tahu apa masalah, sifat empati ni kita kena ada juga apa data secara kualitatif atau kuantitatif untuk kita tahu betul ke tak masalah yang dihadapi tu dihadapi oleh pengguna tersebut. Ini adalah sifat empati, ciri-ciri pada seorang pereka cipta. Okay, kemudian yang ketiga ni penting, dia mesti seorang yang kreatif. Okey, seorang yang kreatif ni dia berani menyuarakan idea yang baru atau pendapat yang baru. Kemudian dia berupaya mencipta, mewujudkan, menghasilkan sesuatu yang baru. Ini sangat, dia boleh berfikir dalam keadaan kritikal. Bila cerita MacGyver contohnya, dia dalam keadaan kritikal, duduk dalam satu bilik, terperangkap nak keluarkan diri, dia perlu guna apa yang ada kat dalam tu saja. Dia perlu kreatif. So benda ni lah dia ciri-ciri pada seorang pereka cipta. Dia boleh mengatasi masalah tu dengan cara macam mana untuk mengatasi dan mencapai apa yang dikehendaki. Okay, yang keempat, inovatif. Inovatif ni merupakan sifat yang membolehkan seseorang pereka cipta tu mencari jalan menghasilkan sesuatu rekaan yang lebih baik. Inovatif, mencetuskan idea-idea inovatif, meningkatkan kualiti. Maksudnya kalau ada sesuatu produk ni kita nak inovasikan tu, maksudnya menjadikan lebih baik daripada produk yang sedia ada. Ataupun produk tu sepatutnya boleh menyelesaikan satu masalahnya, tapi kita ada dua masalah. So kita inovasikan daripada satu masalah tu kepada boleh menyelesaikan dua masalah. Itu kira dianggap sebagai inovatif lah. Ciri yang inovatif. Okay, kemudian yang kelima, keempat kelima macam tu lah cikgu. Imperatif. Imperatif ni dia sebenarnya lebih kepada saintis. Saintis ni macam mana? Cara dia melihat sesuatu benda tu, dia mesti nak kaji. Inilah dia ciri-ciri pada seorang pereka cipta ni, dia kena ada ciri imperatif. Dia melihat sesuatu masalah tu dalam pelbagai perspektif. Dalam satu masalah dia tengok faktor cahaya, faktor persekitaran macam mana, faktor penggunaan secara maksimum ke minimum ke, kita nak tengok semua. Ini adalah ciri seorang pereka cipta yang bercirikan imperatif. Dan bukti-bukti empirical juga dijadikan sebagai panduan dalam proses rekaan. Dan untuk satu-satu rekaan tu perlu disokong dengan hasil penyelidikan. Sebab tu kalau kita ajar murid untuk menghasilkan folio ataupun produk ni, kita akan bermula pada awal lah. Maksudnya murid kena lihat dulu apa masalah oleh kumpulan sasaran. Kemudian kita kena kaji, buat soal selidik. Betul ke tak masalah tersebut dihadapi oleh kumpulan sasaran tersebut.
Okey, seterusnya ciri yang seterusnya ialah perseptif. Okey, perseptif ni seorang pereka boleh membuat tafsiran maklumat deria untuk mewakili keadaan alam sekeliling. So deria kita ni ada berapa? 5. So semua ni kita boleh lihat apa masalah dia, dengar apa yang dia kata. Okey, alami contoh kita kau rasa pakai kasut ni tak selesa. So kita pakai sakit macam tu. So kita banyak perseptif. Maksudnya dalam pelbagai perseptif tu. Kita ni. Okey, yang seterusnya tidak putus asa. Seorang pereka cipta tak boleh ada putus asa. Sikap putus asa. Dia memang tidak putus asa. Memang ni adalah ciri utama seorang pereka cipta, tidak putus asa. Maksudnya kita tak ada sekali buat produk berjaya, tak ada macam tu. Maksudnya kalau kita mesti tengok ada proses kegagalan. Ya, kan? proses kegagalan tu mesti berlaku. Maksudnya macam Thomas Edison kan. Thomas Edison tu dia mencipta mentol contohnya. Dalam banyak jenis ujian, uji kaji sampailah dia berjaya menghasilkan produk tersebut. Maksudnya dia tidak putus asa. Tak boleh putus asa lah maksudnya kat sini. Tak boleh. Okey, yang ni yang terakhir sekali ialah menjaga alam sekitar. Okey, menjaga alam sekitar ni sebolehnya kita menggunakan satu produk tu yang menggunakan teknologi hijau lah. Okey, dan tidak merosakkan alam sekitar. Okey, dan dia alam sekitar ni merupakan aset yang penting untuk kelestarian hidup. Kelestarian hidup ni maksudnya tak berubahlah alam sekitar ni, kita nak yang selamat untuk kita. Betul. Contoh cikgu, produk yang dihasilkan oleh rakan di sini, saya rasa ini merupakan menggunakan bahan-bahan yang kita semula. Maknanya tidak merosakkan alam sekitar. Dia tidak mengambil bahan yang baru, dia ambil apa yang sepatutnya dibuang tetapi menghasilkan satu produk yang baru. Tadi saya tertarik cikgu, salah satu cirinya adalah menjadi inovatif. Kalau kita ada satu masalah, dua masalah, macam mana kita nak selesaikan dengan satu produk? Yang ini saya kira ciptaan yang boleh menyelesaikan tiga masalah. Contohlah rakan kita dia cipta, kalau ini dia jadi lampu suluh kalau pergi berkemah ke, berkemping ke. Kalau masuk hutan tersesat, ada pula kompas kat tepi. Kalau rasa-rasa perlu minta bantuan, tak ada orang dengar, ada poket di tepi ni, dia ada whistle kat dalam ni cikgu ya. Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri inovatif yang kita dapat tunjukkan kepada semua. Tiga masalah dapat diselesaikan dengan satu produk. Okey cikgu, jom cikgu teruskan. Okey, boleh teruskan. Silakan kita cikgu. pergi kepada peranan seorang reka cipta. Tadi kita dah nampak apa ciri-ciri pada seorang pereka cipta. Terus kita nak tengok apa peranan seorang pereka cipta ni kepada siapa? Masyarakat, negara. Okey, kita boleh tengok kat sini. Yang pertama, seorang pereka cipta ni boleh mengurangkan kebergantungan negara dengan produk yang diimport. Maksudnya kita boleh hasilkan sendiri di negara kita. Kemudian meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat, mengaplikasikan sains dan teknologi terkini dalam reka ciptaan, meningkatkan produktiviti kerja dan pelaksanaan aktiviti dengan lebih efektif. Seterusnya mewujudkan banyak peluang pekerjaan yang memerlukan kemahiran tinggi. Dan akhir sekali seorang pereka cipta ni berperanan untuk mewujudkan persekitaran pekerjaan yang lebih kondusif dan juga efisien. Setakat ni rakan-rakan faham ya, mengikuti ya. Nanti di akhir rancangan nak tanya soalan ni. Okey, senyum je masing-masing. Tengah hadam lagi. Tak apa, kita ulang kaji sama-sama. Jom cikgu. Okey, seterusnya murid akan diperkenalkan siapa pereka dalam negeri dan juga luar negeri. Cikgu, kalau tanya rakan-rakan kita ni agak-agak mereka kenal tak? Siapa ni? Gambar yang tertera. Siapa kenal? Siapa boleh jawab? Terus semua. Siapa boleh jawab? Sarah ke? Nampak tak gambar siapa tu? Tashin dia dah pegang cermin mata dia. Siapa agaknya tu? Ada yang boleh jawab tak? Ada yang boleh kongsikan dengan kami? Siapa agaknya? Tokoh yang telah ditunjukkan oleh cikgu Abby. Ada yang ingat tak? Ni kena buka balik buku teks ni cikgu. Macam mana ni? Ada ingat tak? Siapa ni? Yang biasa ni dalam buku teks ni. Ada yang boleh jawab? Silakan Tarshan. Siapa agaknya ni? Zulkifli. Ya? Boleh kuat sikit jawabnya. Kita tak dengar Tarshan. Zulkifli.
Kita lihat jawapannya betul ke? Okey, so dia betul. Zulkifli bin Harun. Okey, ni Zulkifli bin Harun yang lahir pada 2 Januari 1959 di Kelantan tapi dibesarkan di Rawang. Okey, mendapat pendidikan pun asalnya di SK Rawang, kemudian sambung di SMK Rawang, kemudian melanjutkan pelajaran dia di Institut Kemahiran Mara IKM. Okey, antara kepakarannya dalam bidang mekatronik. Dan dia juga pengasas kepada Zol Design Autotronic. Dia punya syarikat sendirilah. Okay, beliau punya syarikat sendiri. Sebenarnya antara reka ciptaan oleh Zulkifli Haji Harun, kita ada ni mesin pembuka durian. Wah, senang lepas ni. Kemudian ni mesin untuk roti jala, dia lebih kepada industri kecil dan membantu roti jala, peniaga kecil. Lepas tu mesin pemanggang ayam, ni mesin penekan dough pizza. Ni antara yang cikgu dapat carilah. Ada banyak lagi reka ciptaan oleh Zulkifli Haji Harun. Cikgu, ini yang cikgu sebutkan tadi, kita menyelesaikan masalah kumpulan sasaran. Contoh kumpulan sasaran beliau mungkin peniaga-peniaga kecil, kan macam mana nak buat roti jala dengan cepat ni, order banyak ni 4,000 4,000 keping, guna mesin laju sikit boleh hasilkan. Jadi ia telah menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya ni Robert Siong. Robert Siong ni dia lahir di Georgetown, Pulau Pinang. Okey, memulakan kerjaya dengan sebuah syarikat kejuruteraan. Kemudian pada tahun 1989 tu dia berhenti dan memulakan beliau memulakan syarikat sendiri untuk menceburi dunia kreatif dan juga ciptaan baru. Ni antara ciptaan beliau. Okay, Polyclone Instant Rubber Stamp Machine. Okay, Kamikaze Mosquito Attraction Glue dan juga egg incubator. Saya biasa nampak gam tu cikgu. Kita nak perangkap nyamuk kan. Kita lekat dekat satu kertas tu, nyamuk datang. Lepas tu dia melekat kat situ. Menyelesaikan hasil ciptaan ni lah. Robert Siong. Menyelesaikan masalah sungguh. Jadi kalau untuk yang nama pereka cipta ni, murid selalu akan ditanya dan contoh-contoh ni kena tahulah hasil ciptaan ni. Murid kena jelas dan ingatlah, hafal. Okay, kemudian ni adalah pereka cipta luar negara, iaitu ni Dieter-Rams. Okay, hasil ciptaannya adalah SK4 record player, okay, film projector, calculator Braun ET66. Okay, yang ni adalah James Dyson. Okay, kalau pernah dengar vacuum. Saya tahu vacuum yang sungguh menjadi idaman ramai cikgu ya. Inilah dia perekanya, James Dyson. Okay, dan dia memang mereka itulah Dyson Airblade, semua itulah. Dan akhir sekali ni semua memang kenal lah. Steve Jobs. Okay, dan dia hasil ciptaan ni boleh tengok kat depan ni, Apple Telefon One, Apple 2 dan sebagainya. iMac, iPod dan juga iPhone. Ni pereka cipta luar negara yang diperkenalkan kepada murid dalam silibus Form 4 ni lah. Cikgu, kalau soalan berkenaan dengan siapa pereka cipta dalam luar negara tu, biasa dia akan keluar di bahagian mana? Bahagian A. Bahagian A, soalan 1 tu. Selalunya memang akan keluar satu soalan kat situ. Okay, kemudian kita ada pereka cipta Islam kat sini, diperkenalkan kepada murid sajalah. Al-Khawarizmi, Al-Jazari, Qutbuddin Aibak. Okay, ni boleh tengok. Al-Khawarizmi tu kita tahu pakar matematik. Okay, algebra. Yang Al-Jazari tu pakar kejuruteraan. Ni contoh-contoh lain kita boleh tengok kat sini. Pereka cipta Islam dalam ciptaan algebra. Kemudian Taqi Al-Din ni pun ada dalam silibus. Kita panggil gam gerak mekanikal ni, ataupun dikenali sebagai gam gajah. Bukan jam gajah. Dia menggunakan haiwan tu lah, gajah tu lah, untuk dijadikan penentu masa. Baik. Okey, Fatullah boleh tengok kat sini. Okey, ni seterusnya ni adalah lain-lain pereka cipta barat. Ni ada lagi, banyak lagi nama-nama pereka cipta. Ya, saya kira senarai ini juga kita senang dapati menerusi akses internet. Sekiranya anda ada akses internet, boleh tengok siapa lagi pereka cipta dalam luar negara yang ada lebih daripada apa yang ada di dalam buku teks sebagai pengetahuan masing-masing. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, yang di studio sila bersedia.
Didik TV KPM. Said, anak Melayu Malaysia telah memberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk mencipta dan menghasilkan rekaan terkini. Kasut keluaran 3 buah syarikat pembuat utama yang berpangkalan di Jepun, iaitu kasut jenama Dragon Beard, Top 7 dan Premier 7. Kasut-kasut rekaan beliau kini dipasarkan di Korea, China, Amerika Syarikat serta Eropah. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Kita setakat ni dah berbincang pengenalan tingkatan 4. Jadi kita nak lihat kefahaman murid-murid setakat ni ikut atau tidak pembelajaran kita. Jom cikgu kita tanya mari soalan. Mari kita uji. Okey, selalunya kalau untuk bab 1 ni dia hanya keluar dalam bahagian A, soalan 1 atau 2 saja. Jadi dia merupakan respon terbuka. Okay, kalau kita tengok soalan 1, contohnya yang pertama, jadual 1 menunjukkan definisi-definisi yang menerangkan beberapa istilah. Nyatakan istilah yang tepat bagi definisi yang diberi. Okay, yang pertama, berupaya mereka cipta sesuatu yang baharu atau berdaya saing. Ini yang kita uji yang pertama tu, mendefinisikan inventif ke, inovatif. Soalan definisi ya cikgu. Ataupun satu lagi apa? Kreativiti. So, siapa boleh tolong jawab? Siapa yang tahu pertama? jawapan yang pertama? Dia dah beri definisi apa? Istilah. Definisi yang pertama tu. Istilahnya siapa? apa? Farhani. Okay. Farhani ya, silakan. Jawapan dia inventif. Kita tengok kita jawapannya. Okey, betul. Ya, betul. Tahniah Farhani. Okey, yang kedua, sesuatu yang baharu diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baharu. Okey, terus dia jawab Siapa nak jawab? Siapa boleh jawab? Saya. Silakan Tarshan. Inovasi. Okey, betul, inovasi. Betul. Dan akhir sekali dah tentulah kalau ada inventif, inovasi dan akhir sekali ni kita tahu kemampuan mencipta, berdaya kreatif atau kekreatifan. Jawapannya sudah tentulah kreativiti. Okey, soalan yang kedua. Okey, senaraikan 2 hasil ciptaan pereka cipta berikut. Okay, dia bagi tadi, 2. Dia bagi 2 ni adalah pereka dalam negara. Okey, Zulkifli Siapa bin Harun. boleh berikan jawapan dan juga Robert Syong. Zulkifli bin Harun, apakah 2 ciptaan beliau? Siapa nak jawab? Pantas cergas, silakan. Izzati Hanani lagi, silakan. Rumah Lot 2020. Okey, dan lagi satu. Lagi satu, boleh bagi 2 tak? Hovercraft. Betul ke cikgu? Betul. Ya, betul. Okey, sebenarnya Zulkifli bin Harun ni ada banyak lagi. Antara jawapan yang boleh diterima lagi, kereta berkomputer, mesin industri kecil dan sederhana, sistem oceantronic, kerusi roda automatik. Okey, kamera penyalahgunaan lorong kecemasan. Ni mana-mana jawapan. Kalau kata tak dapat jawab, bukan jawapan ni, mana-mana jawapan ni pun dikira betul lah. Dapat 2 markah kat situ. Soalan seterusnya Robert Syong. Siapa boleh jawab? Ada 2. Siapa nak jawab? 2 hasil ciptaan untuk Robert Syong. Yang lain macam mana? Faiz, silakan. Faiz. Polyclone dengan egg incubator. Ya ke kita nak cikgu? Okey, polyclone dan juga egg incubator. Betul. Okey, betul. Dan banyak lagi kalau untuk Robert Syong ni, ni antara jawapan-jawapan yang lain yang boleh diterima. Okey, ada banyak dia punya hasil ciptaan. Okey, seterusnya soalan ketiga, perkembangan reka cipta yang telah berlaku dalam pelbagai bidang. Senaraikan 3 bidang perkembangan tersebut. Kita ada 6 bidang sebenarnya. Dia tanya 3 sahaja daripada 6. Okey, siapa yang boleh tolong jawab? Siapa nak jawab? Karunia, silakan. Pengangkutan, komunikasi dengan pendidikan. Pendidikan. Ya, betul. 3-3 betul, boleh. Dan kita ada lagi jawapan yang lain. Boleh juga tulis teknologi tenaga, pertanian dan juga pembinaan.
Baiklah, Okey. saya kira rakan-rakan kita ni masih bersemangat untuk melanggar gaji. Seterusnya soalannya, cikgu. Seterusnya soalan 4. Dia suruh awak senaraikan 4 ciri yang perlu ada pada seorang pereka cipta. Kita ada berapa tadi? 8 tak silap ciri. Kita ada 8. Soalan minta 4. Dia Siapa tanya boleh 4. jawab? Apa 4 ciri? Silakan Sarah Natasha. Minat, empati, kreatif dan inovatif. Okey, minat, empati, kreatif dan juga Inovatif, Okey, betul. Okey, ada lagi beberapa yang lain tu boleh terima lagi perspektif, imperatif, tidak putus asa dan juga menjaga alam sekitar. Okey, soalan yang terakhir. Yang terakhir kita soalan lihat. 5. Okey, yang ni dia tanya juga ciri seorang pereka cipta mengikut dia menunjukkan huraian ciri pereka cipta. Kenal pasti dan nyatakan ciri pereka cipta berdasarkan huraian pada jadual 5. Okay, ini jadual 5, huraian dia yang pertama, memahami kumpulan sasaran, menyelidik keperluan dan masalah pengguna melalui tinjauan dan pemerhatian. Apakah ciri kepada Apakah huraian ciri yang pereka diberikan? cipta? Huraian telah diberi? Ya, karunia? Empathy. Empathy, betul ke cikgu? Okey, empathy, Ya, betul. Dia memahami kumpulan sasaran tu. Ya. Yang kedua, berupaya mencipta, mewujud, menghasilkan sesuatu yang baharu, berfikir secara kritikal. Ini siapa? Boleh jawab? Siapa nak jawab yang huraian yang kedua? Yang kedua. Apakah ciri yang dicari? Farhani okey? Tashin, silakan Tashin. Kreatif. Berfikir secara Okey, kritikal. betul, berfikiran secara kreatif. Dia berfikir secara kritikal tu. Okey, dan akhir sekali sentiasa berusaha mengatasi kegagalan. Ni sentiasa bersemangat untuk terus mencuba. Ni sudah tentulah ciri yang mana ni? Yang mana ni? Kegagalan ni tidak putus asa. Tidak putus asa. Tidak putus asa. Okey, so yang ni jawapannya. Kena jawab dengan betul baru dapat 3 markah. Baik, ini contoh soalan-soalan yang mereka akan jawab di waktu peperiksaan cikgu kan? Ya, yang ni untuk dia memang kalau untuk bab 1 ni memang akan keluar soalan 1. Soalan bab 1. bahagian A. Jadi penting untuk murid-murid semua menguasai semua bab sebab mereka akan keluar di setiap bahagian tu. Setiap bab tu akan keluar. Akan keluar soalannya. Jadi janganlah ambil mudah. Tingkatan 4 ni bukanlah tahun bulan madu cikgu. Jangan berehat-rehat sangat. Kita sentiasa ulang kaji dan membuat latih tubi. Kalau ada yang tak faham boleh tanya cikgu. Baiklah, kita ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu AB dan rakan-rakan dari SMK Taman Melawati kerana kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Saya kira banyak input dan informasi yang cikgu telah kongsikan mengulang kaji bersama-sama dengan penonton di sini dan juga di rumah. Diharapkan lebih bersedia untuk SPM 2021 yang akan datang ini. Baiklah, kita ingin menyebut sedikit kempen #terima kasih cikgu, di mana rakan-rakan kita ada hantarkan ucapan, ada yang hantarkan digital. Yang di hadapan di sini ada banyak jenis ucapan yang contohnya yang inilah secara ringkasnya. Ucapan terima kasih cikgu kepada guru-guru di Malaysia dan juga tema tahun ini adalah berguru demi ilmu bina generasi baharu. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akan bertemu di episod yang akan datang. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. Lambai kawan-kawan. Bye. Hai, nama saya Jasmina Ciko. Saya berumur 10 tahun daripada SD Perempuan Methodist. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih cikgu. Waktu pagi merdu selalu, hujan dan air membasuh bumi. Terima kasih guru-guru kerana sudi ajarkan kami. Pelangi muncul jarang sekali, indah sungguh berwarna-warni. Jasamu guru besar sekali, tidak terbalas walau seinci. Air sungai jernih sekali, sejuk terasa di jari jemari. Tiada tali jasa diberi, tanpamu guru siapalah.